Kementerian Pembangunan Wanita saya kira sudah tentu meletakkan sasaran 30% penglibatan wanita di dalam semua peringkat membuat keputusan sebagai KPI utamanya. Walaupun saya tahu bahawa draft pelaksanaan strategi penyertaan 30% wanita sudah pun disiapkan oleh pakar runding UNDP, namun pihak Kementerian Wanita masih berahsia, masih tidak bersikap terbuka, masih tidak mengajak ahli-ahli Dewan Rakyat dari kalangan wanita memberi pandangan dan maklum balas. Malah strategi penyertaan menambah penyertaan ahli Dewan Rakyat wanita yang kini hanya di peringkat 10.8%, yang jauh ke bawah berbanding dengan parlimen-parlimen lain di dunia pun tidak pernah dibawa berbincang dengan kaukus wanita. Kementerian Wanita seolah-olah duduk di dalam kepompongnya sendiri tanpa mengiktiraf pandangan pihak lain. Tolonglah saya bercakap kepada Kementerian Wanita supaya kita boleh menjangkau di luar batasan politik demi kepentingan wanita. Memerangi rasuah. Langkah memastikan negara berada di kedudukan yang lebih baik dalam indeks persepsi rasuah antarabangsa adalah satu langkah yang terpuji. Saya berpendirian bahawa komitmen memerangi rasuah mestilah dibuat secara sungguh-sungguh, dan penggubalan Whistleblower Act merupakan satu perkara yang dinanti-nantikan. Bila ianya akan dibentangkan di Dewan Rakyat, mesti dinyatakan dan diletakkan sasaran sebagai KPI kementerian. Tak cukup nak kata ada Whistleblower Act, tapi letakkan sasaran bila akan dibentang. Sementara akta itu diluluskan, saya menyarankan supaya pihak kementerian menyediakan satu prasarana yang kondusif serta praktikal bagi memudahkan pemberi maklumat tampil ke hadapan, supaya ada prosedur serta garis panduan yang membolehkan pemberi maklumat yang ikhlas untuk menampilkan diri secara selamat. Satu budaya berteraskan integriti juga perlu dipupuk, dan apabila dikembarkan dengan prosedur yang jelas, tentu sekali kita mampu memulihkan imej negara dari rasuah. Saya juga menyarankan supaya pihak SPRM dan kerajaan tidak merendahkan imej mereka di mata masyarakat dan di mata dunia dengan mengambil tulisan-tulisan dari blog sebagai bahan asas untuk bertindak, menyiasat dan menangkap seseorang. Di masa yang sama, laporan-laporan polis terhadap salah guna kuasa dan rasuah tidak diambil tindakan dan disiasat. Bukankah ada disparity dengan izin di sini, Tuan Yang di-Pertua? Pada 3 November, SPRM menghadapkan ke mahkamah 5 orang atas tuduhan salah guna peruntukan keuangan, termasuk dari golongan Pakatan Rakyat dan BN. Sekiranya ini benar menunjukkan bahawa tiada pendakwaan terpilih, maka saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri, kenapa aduan dan laporan terhadap rasuah dan salah guna kuasa bekas Menteri Besar Selangor tidak diambil tindakan dan disiasat? Akan tetapi aduan dalam blog digunakan wewenangnya sebagai asas untuk menyiasat seorang pembantu peribadi kepada exco kerajaan negeri. Boleh minta penjelasan sikit? Saya minta maaf, saya pasal saya Kirtoyo tak tadi, masa. Kirtoyo. Tak payah sebut nama, semua tahu. Sekiranya kita serius mahu menangani persepsi berkenaan rasuah di negara itu kita, tak betul, maka persepsi rakyat dan persepsi dunia berkenaan dengan pengurusan aduan dan laporan rasuah serta prosedur soal siasat mesti dinilai semula dan mesti diperbaiki. Memajukan sektor pertanian. Saya mengalu-alukan rangkap dari ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang berbunyi, saya sentiasa mahukan pentadbiran kerajaan ini prihatin terhadap keluh kesah dan rintihan golongan seperti petani dan nelayan. Perdana Menteri juga berkata, kita faham akan jerih payah mereka menongkah arus kehidupan, memugar tanah, bergelut dengan badai demi mencari rezeki. Jadinya untuk membela untung nasib golongan ini, sukacita dimaklumkan bahawa kerajaan akan menyediakan subsidi, insentif dan bantuan berjumlah hampir 2 bilion ringgit. Ini apa yang dikatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tuan Yang di-Pertua, Kuantan merupakan di antara pengkalan perikanan terbesar di dalam negara. Dan bagi pihak para nelayan di Kuantan khususnya, saya mengucapkan terima kasih di atas keprihatinan ini. Maka justru itu saya menyeru pihak LKIM yang ditubuhkan sebagai agensi pelaksana kepada hasrat membantu nelayan ini, di mana kita tahu bahawa objektif LKIM ialah untuk memperbaiki kedudukan sosioekonomi nelayan
dengan penumpuan kepada peningkatan pendapatan, juga memperkembang dan memajukan perusahaan perikanan negara. Tuan Yang di-Pertua, saya amat berharap supaya LKRM dapat memberikan khidmat yang terbaik dan profesional dalam menyahut cabaran yang amat berhormat Perdana Menteri. Malah komitmen Perdana Menteri telah diperkukuhkan lagi oleh ucapan Datuk Ketua Pengarah LKRM dalam laman web rasmi LKRM yang berkata, satu realiti yang kita tidak dapat nafikan adalah bahawa perlunya masyarakat nelayan kita dibantu bagi meningkatkan kualiti hidup mereka. Laluan Kuantan, pasal perikanan. Sikit je Rau. Sikit saja. Kawan boleh. Terima kasih. Terima kasih Yang di-Pertua dan terima kasih. Kenapa kalau ahli yang berhormat berunding senang saja? Kalau speaker yang menegur tidak ada siapa yang mau dengar. Kenapa begitu ya? Sila Arau pindikan. Ya, sebab saya berkongsi tentang masalah industri perikanan negara ini yang dilihat sekarang ini, walaupun pelbagai usaha telah dibuat oleh kerajaan, tetapi sehingga kini kita melihat industri ini masih belum sampai ke peringkat kompetitif yang diharapkan, disebabkan oleh di antaranya halangannya Akta Perikanan itu sendiri yang meletakkan zon-zon menangkap ikan, yang menyebabkan terutamanya di kawasan saya, dia kecil saja pantai, tapi kalau pemilik lisensi C1, mereka tidak ada kawasan untuk menangkap ikan, dan kebanyakannya telah ditangkap oleh agensi penguatkuasa maritim Malaysia kerana menangkap ikan di kawasan di zon yang salah. Jadi pada pandangan yang berhormat, Akta Perikanan ini kadang-kadang menyebabkan ada juga kelemahan yang cukup besar. Adakah ianya perlu diubah bagi memastikan industri perikanan ini berdaya saing? Yang berhormat Arau, bukan saya